Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Pengerusi. Rujukan saya butiran 050000 pengukuhan operasi pendidikan. Program 050200 teknologi maklumat. Datuk Pengerusi, saya masih ingat lagi pada 26 Mac tahun 2003 yang lalu. Menteri Pendidikan pada masa itu, Yang Berhormat Datuk Seri Musa Mohamad telah bersetuju untuk pelaksanaan Schoolnet di seluruh sekolah di seluruh negara pada waktu itu. Tetapi malangnya pada bulan Disember tahun 2012, di bawah kepimpinan Menteri Pendidikan yang baru, projek Schoolnet ini telah dihentikan dan telah pun ditamatkan. Datuk Pengerusi, setelah 7 tahun pelaksanaan Schoolnet ini, satu kajian keberkesanan telah pun dijalankan terhadap projek Schoolnet ini oleh unit perancang ekonomi dan juga sebuah badan perunding bisnes antarabangsa yang berpangkalan di Amerika Syarikat, iaitu Boston Consulting Group. Timbul tanda tanya di sini ialah mengapa pihak kementerian berminat untuk mengupah perunding-perunding antarabangsa untuk projek-projek khas di bawah Kementerian Pendidikan. Sebelum ini, 20.56 juta ringgit Malaysia telah pun dibelanjakan untuk McKinsey & Co. Untuk penggubalan pelan pembangunan pendidikan negara. Jadi Datuk Pengerusi, menurut satu laporan kajian keberkesanan projek Schoolnet ini yang saya sebutkan tadi oleh unit perancang ekonomi, skor projek ini hanya capai tahap 40% baik sahaja, dan dilihat pelbagai kepincangan dan juga masalah yang telah berlaku. Antaranya ialah yang paling besar ialah capaian internet yang sangat kritikal, dan begitu juga dengan masalah accessibility terhadap bahan pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi Datuk Pengerusi, setelah kita melihat kegagalan Schoolnet ini, kerajaan pula memperkenalkan projek baru, iaitu satu Bistari Net, yang mana disebut kononnya mempunyai 8 karakteristik terbaik bagi meningkatkan capaian ICT di sekolah di seluruh negara kita, termasuklah membekalkan perkakasan ICT serta membangunkan perisian pendidikan yang lebih interaktif dan juga efektif. Tetapi Datuk Pengerusi, realitinya sehingga 12 Jun 2014, sebanyak 8,886 buah sekolah sahaja yang dapat capaian internet menerusi satu Bistari Net ini. Jadi saya kira ini suatu perkara yang sangat malang. Dan saya terbaca dalam berita harian pada 1 November 2014. Kementerian mendakwa ekoran daripada itu ialah pihak berkuasa tempatan di Sarawak, di Pulau Pinang, di Kelantan, kononnya tidak mahu memberi kerjasama untuk membuat projek pembinaan menara telekomunikasi oleh pihak YTL Communication Sdn Bhd. Jadi saya ingin penjelasan lanjut dan juga teluslah daripada pihak kementerian berhubung dengan perkara ini, kerana saya juga sangat tidak berpuas hati dan ramai berkongsi rasa tidak berpuas hati ini, walaupun satu Bistari Net ini dikatakan mampu untuk memberi capaian 50 megabyte sesaat, tetapi malangnya penggunaan komponen atau pelantar pembelajaran Maya VLE hanya berada dalam lingkungan 5% sahaja penggunaannya setelah ianya diperkenalkan sejak ataupun tempoh 3 tahun yang lalu. Jadi Datuk Pengerusi, saya lihat antara faktor utamalah yang sangat ketara yang dikenal pasti, projek satu Bistari Net ini dilihat lemah dan juga tidak juga dapat mencapai kejayaannya, ialah kerana yang pertama tadi masalah capaian internet. Kemudian yang kedua ialah kekurangan
kelengkapan perkakas ICT untuk pelaksanaan e-pembelajaran. Dan yang ketiga ialah masalah penyelenggaraan. Dan yang keempat, kurangnya kemahiran dalam pengendalian program ini. Jadi, saya secara tidak langsung melihat kelemahan-kelemahan yang diidentifikasikan ini sebenarnya hanya mengulang semula masalah yang membawa kepada kegagalan projek SchoolNet sebelum daripada ini. Jadi apakah nantinya satu Bistari Net ini dengan kos yang telah dilaburkan akan menerima nasib yang sama sebagaimana SchoolNet sebelum daripada ini. Jadi saya memperingatkan pihak kementerian dan kita semualah apabila kita membuat sesuatu projek, biarlah serius dan pastikan kegagalan yang sama itu tidak berulang. Masalah-masalah yang sama yang pernah dialami sebelumnya sehingga kegagalan satu projek yang besar tidak lagi berulang pada projek berikutnya. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan kepada kita, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Apabila seseorang, Allah suka seseorang kamu yang apabila menjalankan tugas, melaksanakan satu perkara, maka dia melakukannya dengan tekun, dengan teliti, dengan hemat supaya tidak mengulangi kegagalan dan masalah yang serupa. Atau pengurusi seperkara lagi, saya minta pihak kementerian bertanggungjawab untuk menjelaskan di Dewan ini segala permasalahan yang berlaku dalam proses integrasi ICT dan juga pendidikan yang telah dibangkitkan ini, termasuklah penjelasan terhadap pendedahan laporan Ketua Audit Negara 2013 yang menampilkan kerugian dan juga kelemahan-kelemahan yang begitu ketara yang ditanggung oleh kerajaan, terutamanya dalam kontrak yang dimeterai bersama dengan pihak YTL Communication Sedia Berhad. Satu pengurusi. Satu lagi saya merujuk kepada butiran 030000 penyelidikan dan pembangunan ilmu, program 030100 pembangunan kurikulum. Satu pengurusi, saya dalam butiran ini ingin menyentuh tentang dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam dalam kerangka sistem pendidikan yang diamalkan dalam negara kita Malaysia. Kerana kita yakin bahawa cabaran-cabaran sosial hari ini yang sedang melingkari anak bangsa kita, generasi kita. Termasuklah juga dengan serangan-serangan pemikiran dan juga ideologi yang boleh merosakkan pemikiran, akidah dan juga akhlak generasi dan juga ummah dalam negara kita. Jadi maka dengan itu saya sangat berharap supaya pendidikan Islam dan moral dijadikan sebagai satu subjek teras yang kukuh dalam sistem pendidikan negara kita. Dan dalam memastikan proses pendidikan secara formal untuk membentuk generasi yang sedia ada dalam negara kita pada hari ini. Sebab sebelum ini pun saya ada dengar Yang Berhormat Menteri Pendidikan telah mengusulkan konsep pendidikan Islam sepanjang hayat pada tahun lepas, tahun 2013. Jadi saya harap ianya benar-benar dapat direalisasikan dalam bentuk sistem yang terancang. Pertamanya saya cadangkan Kementerian Pendidikan supaya membentuk satu jawatan kuasa khas yang merentah parti. Yang melibatkan semua NGO, badan-badan bukan kerajaan, ahli-ahli akademik dan juga individu-individu untuk sama-sama bincang. Untuk menyelidik dan juga menilai semula dasar, silibus, modul pendidikan Islam dan moral supaya dia bertambah baik dalam negara kita dan mencapai kesan yang optimum. Kemudian yang kedua, kementerian sebelum ini telah memutuskan subjek sejarah sebagai subjek wajib lulus bagi calon SPM tahun 2013. Kemudian diikuti dengan subjek bahasa Inggeris wajib lulus bagi calon SPM tahun 2016. Persoalan saya, kenapa tidak kementerian juga menjadikan subjek pendidikan Islam dan moral ini sebagai subjek wajib lulus bagi calon SPM dalam negara kita dengan memanfaatkan semua ataupun sebahagian peruntukan bajet yang disediakan pada butiran ini.
Dan saya mencadang supaya kita dapat beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan dirinya, maka dia akan diberikan kepahaman tentang agamanya. Jadi saya harap kita dapat berikan perhatian serius kepada subjek pendidikan Islam ini. Dan ketiga, Datuk Pengerusi, adakah Kementerian Pendidikan bercadang untuk mengemaskini dan juga menaik taraf subjek pendidikan Islam dan moral ini, mungkin mengikut jumlah jam kreditnya ataupun tambah baik modulnya, supaya subjek ini akan menjadi subjek utama dalam sistem pendidikan negara kita. Tambahan pula, subjek ini memang telah merupakan satu daripada mata pelajaran wajib khususnya di IPTS. Jadi saya harap di peringkat sekolah menengah umpamanya, termasuk di peringkat rendah, ianya dapat dinaik taraf oleh pihak kementerian. Ya, tunggu dulu. Ada lagi ke masa saya? Rantau panjang. Sila. Sebenarnya dah terlebih 1 minit. Terima kasih. Sila. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat berkaitan dengan kualiti, terutama pendidikan yang berkaitan dengan moral dan akhlak di kalangan pelajar. Hari ini kita lihat masalah moral bukan sahaja melibatkan pelajar sekolah menengah rendah, di kalangan pelajar-pelajar universiti sendiri tertimbul masalah. Dan apa yang paling menyedihkan kita ialah apabila sebuah universiti itu ada pensyarahnya juga. Ini saya minta pandangan Yang Berhormat, di mana ada satu universiti IPTA dalam negara kita yang profesornya, yang mana tesisnya adalah plagiat, di mana kalau tesisnya pun tiru, jadi macam mana dia nak mendidik anak buah? Kalau pelajar tiru pun kita kena gagalkan markah. Ni ada profesor yang mengajar di universiti yang sekarang ni tapi masih tidak diambil tindakan oleh pihak universiti dan tesisnya dibuktikan tesis tiru. Apa pandangan Yang Berhormat dalam isu begini untuk melahirkan pendidikan yang berkualiti? Terima kasih. Selayaknya lah sistem pendidikan kita ni memberikan perhatian dalam perkara ini. Dia memang suatu yang akan merosakkan ataupun memundurkan masa depan negara kita, termasuk dalam sistem pendidikan ini. Jadi saya harap perkara ini tak berulang, sebab kalau kita lihat dalam sistem pendidikan Islam pun, dalam aspek peniruan ini, dalam Islam sehingga Nabi pernah menyebut, bukan di kalangan kami orang yang meniru, bukan di kalangan kami orang yang suka meniru. Kalau pelajar meniru, lagi kan pula kalau pelajar meniru pun kita marah sebagaimana disebutkan tadi. Ini kan pula pensyarah ataupun pihak tenaga pengajar. Jadi oleh kerana itu saya harap menteri ataupun Kementerian Pendidikan mempunyai satu sistem ataupun mekanisme yang betul-betul kemas dalam memastikan perkara ini tidak berleluasa. Sebab saya pun juga dapat maklumat ada yang menawarkan dengan harga yang murah mutakhir ini, dengan boleh beli sijil dengan begitu murah untuk mendapatkan hanya semata-mata penghargaan dan juga pandangan pada sudut manusia, sedangkan ilmunya tidak ada. Jadi ini akan merosakkan sistem pendidikan negara kita. Jadi pengurusi, oleh kerana masa yang telah terbatas, saya sebenarnya mempunyai satu lagi butiran, tapi kalau saya bentang ini mungkin maka masa sampai 5-6 minit. Jadi saya sekadar itulah, mungkin nantinya saya akan kemukakan direct kepada Kementerian Pendidikan melalui memorandum yang berkait untuk menambah baik beberapa perkara dalam Kementerian Pendidikan. Terima kasih.